Masih kali ni hari Rabu kuliah falsafah. Dibentangkan oleh apa saudara Aryan. Kuliah siri keempat sejarah mengenai ada apa dengan Aristotle. Okey, saya serah kepada saudara Aryan. Okay, alright. Terima kasih Selamat datang. Okay, sebelum aku start, sebab ada yang baru, ada yang ni kan. Sebelum aku start ni, aku, untuk apa? Ni lah, untuk refresh, untuk selamatkan diri aku bukan belajar falsafah ni secara detail Dia suruh atas bacaan aku. Dan korang aku harap further lagi lah. Maksudnya baca lagi lepas tu lah. Sebab yang ni ni escapism aku sebab dah rakam. Okay, so baca lagi lebih lah. Yang ni apa yang aku faham lah. Dan aku sebenarnya harap orang-orang yang datang nanti aku boleh tambah dan betulkan apa yang pemahaman aku lah. Aku bukan belajar formal pun. Okay, sebelum start pasal Aristotle ni, kita recap balik apa yang kita discuss pada kuliah 1 sampai kuliah 3 dan seterusnya kita masuk ke seri 4 lah, Aristotle. Okay, kuliah 1 kita discuss pasal pra-Sokrates. Pra-Sokrates ni sebelum Sokrates lah. Walaupun ada pertembungan masa tu, ada ahli falsafah yang sama zaman dengan Sokrates, tapi dia masih lagi dalam kita kategorikan dalam pra-Sokrates yang mana dia discuss pasal alamiah, falsafah alamiah. Apa yang wujud dulu, apa benda yang apa benda yang ada dulu, apa yang permulaan pada dunia ni. Tapi di alamiah alam. Tapi dalam pra-Sokrates ni pun juga ada dibincangkan pasal kuasa roh, pasal ketuhanan logos dia panggil kan. Iaitu kuasa-kuasa yang menyatukan apa benda alam ni. Tapi diorang still terikat dengan benda-benda yang alam, macam apa benda permulaan dia adalah api, air. Itulah sumber-sumber diorang lah. Lepas tu kemudian dia meningkat jadi atom, iaitu benda-benda yang kekal dia cari. Tapi semuanya berdasarkan pada alamiah. Okay. Lepas tu Sokrates, kita cerita pasal Sokrates. Sokrates ni dia dah start mula discuss pasal kegunaan akal atau rasional kan. Dia dah cerita pada tu. Lepas tu dia dah keluar daripada kepompong yang cerita pasal alamiah ni. Walaupun dia ada lagi dia cerita, tapi dia dah keluar sikit. Dia cerita pasal akal, apa benda-benda yang tak nampak lah kan. Lepas tu dengan masa tu ada wujudnya golongan-golongan sofis yang mahu meletakkan kepentingan manusia tu lebih daripada kepentingan apa benda. Dia cerita pasal apa benda asal usul dunia ni, macam benda ada usul-usul batu kan. Dia dah cerita, Sokrates cerita satu. Kemudian Plato pula anak murid pada Sokrates ni, dia pula dah cerita lebih sikit. Dia cerita pasal teori idea kan. Teori idea ni maksudnya teori apa benda yang mutlak tu, daripada macam benda-benda yang ada dekat kita nampak dalam panca indera kita ni. Sebenarnya ada satu lagi alam realiti yang lebih realiti daripada apa yang kita tengok ni. Dia kata apa yang kita tengok ni adalah bayang-bayang. Ada satu lagi benda yang asliah dia panggil, asal dia, iaitu idea. Itu alam roh lah. Alam roh kan. Okay, dan kita sambung pula pada Aristotle. Okay, Aristotle Aristotle ni cerita latar belakang sikit. Dia lahir dekat bandar Makedonia. Nama tempat tu Stagira. Pada 384 sebelum Masihi. Dia merupakan anak murid pada Plato. Pada umur dia 18 tahun dia dah pergi ke Akademi Plato, dan dia duduk di sana selama 20 tahun lah di Akademi Plato tu. Bapak dia seorang tabib. So daripada bapak dia seorang tabib ni kita dapat tahu apa yang Aristotle ni buat lah lepas tu. Kita nampak apa benda dia punya perjalanan hidup lepas tu lah. Okay, kemudian bila Plato mati, dia ada tak agree. Dia jadi pensyarah sekejap dekat Akademi Plato. So bila Plato mati, dia tak agree dengan dia punya penyambung
pengetua Akademi Plato ni, dia tak ada degree, dia don the block. Dia caw, dia pergi Makedonia, dia jadi cikgu pada Alexander the Great lah. Kata Alexander the Great, ada yang kata Iskandar ni lah, tapi kita boleh further discuss pasal tu lah. Iskandar Zulkarnain ni, adakah Iskandar Zulkarnain ni ada Alexander the Great atau tidak lah. Itu boleh discuss later lah. Tapi dia kata dia jadi guru pada Alexander the Great. Yang ni kita boleh tengok juga macam mana pengaruh idea Aristotle ni nanti akan pergi sampai ke Mesir, sampai ke Iraq, Syria semua tau. Sebab daripada pengaruh jajahan Alexander the Great ni lah. Sebab dia anak murid kepada Aristotle Okey, lepas Alexander ni naik tahta, Aristotle balik ke Athens. Dia balik ke Athens, dia buka satu school lah, sekolahan, Lyceum lah. Dia apa? Tujuan dia nak lawan ideologi Akademi Plato ni lah. Memang dia akan ada pertembungan idea tu. Tapi dan dia dikenali juga dengan sebagai sekolah peripatetik lah. Peripatetik ni maksud dia kalau ikutkan term architecture dia sebagai colonnade. Dia bentuk bangunan tu yang ada kolom kan. Diorang akan berjalan kat situ lah. Diorang akan lepak kat situ, discuss. Diorang style dulu tak ada kelas-kelas lah. Lepas tu Aristotle ni, peripatetik ni juga maksud dia berjalan, to wander, pusing-pusing kan. Sebab cara Aristotle ni mengajar, dia sambil jalan tu orang ikut kiri kanan dia kan, dengar apa dia cakap, apa dia bebel kan. Dia duduk, dia jatuh. Tu dia panggil sekolah pada putih. Sekarang dia tak tahu lah, naik LRT ke, LRT tetik ke kan, tak tahu. Okey. Dia pada petetik lah, dia sambil jalan kan. Lepas tu, okay, kalau kita nak tengok Aristotle ni kajian dia banyak, dia peluas lah. Sebab dia punya kajian ni masuk sains, biologi. Dia minat benda macam ni. Dia minat apa benda yang dia nampak. Dia minat kepada apa alam semula jadi ni. Sebab satu lagi mungkin sebab bapak dia ni seorang tabib. Dia ada bapak ni tabib ni, aku imagine mesti ada akar ni lah, mineral ni campur ni. So dia minat benda tu. Dia dah suka pada benda-benda yang dia nampak lah. Okay, berbanding dengan Plato. Okay. Lepas tu kita boleh tengok perbezaan Aristotle dengan Plato ni, dan mengapa Aristotle ni lebih maju dia punya pendapat dia. Sebab dia penyusun lah. Dia ni penyusun. Apa yang dia buat tu dia susun dengan G2 juga. G2 semua benda dia tulisan macam encyclopedia lah. Semua dah tulis. Ada dikategorikan, dia dah tersusun. Berbanding dengan Plato yang lebih kepada macam lebih pada mitos sikit, dia puitis sikit kan. So Okay, kita tengok balik apa falsafah Plato. Sebab dia bila dia buat Lyceum tu, sekolah peripatetik tu, dia menolak, dia berlawan ideologi dengan Plato tu. So kita tengok apa Plato punya idea. Idea Plato ni tentang apa pendapat Plato ni tentang teori idea. Teori idea ni maksudnya ada satu tempat ataupun satu tempat dia panggil tempat roh, yang di mana dia kata asal usul satu benda ni daripada tempat tu, daripada satu tempat tu, nama dia alam idea ataupun alam roh ni lah dipanggil. So dia terasing dengan jasad tau. Maksudnya kewujudan kau manusia ni ada satu lagi sebenarnya, satu di kawasan yang lebih realiti daripada apa yang kau nampak ni. Wujudnya satu acuan dah dipanggil. Acuan yang paling pure. Dia kata kat situ kau akan terbentuk daripada benda tu. Maksudnya idea tu datang dulu, barulah kau ni ada. Acuan tu ada dulu, barulah kau ni ada. Kau ni lain. Kau ni walaupun berupa lain-lain, ada tangan ni, ada muka tak handsome, ada ni, ada gelap, tapi acuan kau adalah acuan yang sama. Yang tu asal dia, iaitu idea ni, dia panggil teori idea ni lah. Tapi si Aristotle ni dia menolak benda tu. Dia kata tak ada, tak wujud pun tempat alam idea ni, tak ada. Dia kata alam idea ni tak ada. Yang ada sebenarnya, dia kata dia mengakui ada alam akal ni ada, akal yang asliah tu ada, tapi idea yang asliah tu tak ada. Dia kata tak ada wujud, ada acuan-acuan, ada benda-benda yang apa, macam aku kasih contoh beberapa minggu lepas pasal Plato, aku contoh satu kuih, kau kena ada acuan kuih, baru kau boleh ada kuih yang lain. Bagi Aristotle, acuan ni tak ada pun. Dia kata kita yang kepala otak kita sendiri, akal kita sendiri yang memberikan ciri-ciri dan bentuk kepada satu benda tu. Bila aku nampak kau, semua manusia ni, aku yang mengkategorikan korang ni. Manusia ni bentuk dia adalah dia boleh melahirkan anak, dia akan makan, dia boleh berfikir. Bila aku nampak binatang pula, binatang ni dia boleh melahirkan anak, tapi dia tak boleh berfikir.
dia tak ada akal. Macam tu lah kategori dia. So bila aku tengok batu, aku tahu dia ni benda tak boleh hidup. Dia ni benda bukan hidup. Dia ni terpengaruh dengan faktor-faktor luar, baru dia boleh berubah. So kita punya fakulti mind kita yang menentukan benda tu. Maksudnya bila kita lahir, kita punya otak kosong, akal kita kosong, tak ada apa. Tapi bila kita dah tengok dengan panca indera kita dah bukan tengok aja, kita merasa, terhidu, kita melalui dengan panca indera kita, barulah kita boleh mentafsirkan bentuk setiap benda. Sebab tu dia ni nampak tulisan dia ensiklopedia, sebab dia mengkategorikan kategori kan. Dia nampak binatang, dia sub kategori kan. Okey, macam ni ciri-ciri binatang ni apa? Ciri-ciri ni lah bentuk bagi dia. Macam Plato pula, dia kata bentuk dia adalah bentuk yang asli tu di dalam dunia idea. Dia kata roh, dalam dunia roh tu dia terasing tau. Di mana satu realiti lain dan satu realiti yang di dunia roh ni Plato lah. Satu lagi adalah dunia yang kita nampak ni. Dia kata apa yang kita nampak ni adalah bayang ni. Itu Plato. Tapi Aristotle dia sebalik dia. Dia kata tak. Dia kata kau nampak semua dulu, barulah kau boleh dengar akal kau. Dia kata kau nampak semua dulu, baru kau boleh dengar akal kau. Maknanya dekat sini dia cuba menyatukan tau, roh dan jasad ni. Bukan dia tak percaya roh, tapi macam Plato dia mengasingkan. Tapi Aristotle ni dia menyatukan roh ataupun bentuk dan ciri-ciri manusia ni adalah sekali dengan jirim ataupun jasad kau ni. Dia sekali. Dia bukan berasing-asing lah. Okey. Yang berubah-ubah ni, dia kata, yang berubah-ubah ni aku dah masuk teori jirim dan bentuk. Yang berubah-ubah ni adalah jirim je. Tapi bentuk still kekal. Yang ni pun dibawa, sebenarnya dia menyambung juga pendapat Plato. Plato dia kata setiap benda yang kau nampak ni berubah. Yang kekal tu adalah bentuk. Tapi cuma Plato kata bentuk tu, yang kekal tu ada dekat alam roh. Tapi si Aristotle ni kata tak. Dia kata alam roh tu tak ada. Tu dia kata. Tapi bentuk tu memang still kekal lah. Macam kalau kau manusia, kau akan bentuk still lah manusia macam tu. Kau makan, kau ni. Tapi benda ni akan dipersoalkan kemudian lah. Mungkin kita boleh persoalkan, ada je orang perangai macam binatang kan. Tapi kita mana kita kategori orang perangai macam binatang kan. Macam tu lah. Mungkin lah macam tu. Lepas tu orang akan further explore idea Aristotle ni lah. Okay. Nanti apa-apa tanya Okay. Dia cuma beza dia dengan Plato dengan Aristotle ni macam ni. Kan minggu lepas aku tak ingat aku ada cerita pasal Plato punya idea pasal kiasan gua dia tu. Pasal teori gua dia tu, di mana dia kata apa yang bayang-bayang dalam gua tu adalah adalah kau punya imajinasi je, apa tanggapan kau je. Yang betul dia adalah benda yang kat luar. Benda yang luar. Macam tapi macam Aristotle ni okey, aku balik pada kiasan gua ni. Dia kata Plato kata dunia realiti ni adalah di luar, di mana dunia idea ni lah, dunia realiti dia. Yang apa yang kau nampak ni tak realiti pun. Tapi Aristotle dia tak, dia lebih berminat untuk tahu apa yang dia nampak ni. Sebab tu dia jadi ahli saintis, dia lah ahli logik, benda semua dia yang buat kategori-kategori ni. Orang cakap dia lah father of biology, scientist lah, macam tu lah Aristotle ni kan. Okay. Sebab dia kata akal mempunyai akal ni mempunyai kebolehan. Akal ni dah mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti seluruh benda ni, ciri-ciri dan bentuk ni. Kita boleh kenal pasti Benz macam mana. Orang beza Benz dengan binatang dengan monyet kan. Mungkin susah agak aku nak beza lah Benz dengan monyet. Mungkin maksud macam tu lah. Kita boleh beza kan. Mungkin Benz dia ada boleh fikir. Benz ada ekor tu lah beza dia. Tak tahu mana. Okay, so maksudnya akal kita. Tapi akal kita untuk mentafsirkan perbezaan Benz dengan binatang tu kena melalui panca indera. Dan baru kita boleh tentukan bentuk. Mungkin maksud dia macam ni lah. Macam Plato, dia kata kau tengok ada kuda lah. Mula-mula kuda coklat, lepas tu kuda hitam, lepas tu kuda putih. Lepas tu Plato kan anggap macam yang ni mesti ada satu tempat dia dah buat kuda ni, bentuk-bentuk kuda ni.
Macam tu lah. Betul-betul kuda ni macam ni, dan kuda ni adalah berbentuk, dia boleh lari laju, dia boleh ni. Tapi Aristotle mungkin dia tanya macam ni lah kot, apa jadi kalau tak ada orang yang, apa jadi kalau orang tengok kuda tu semua dua kaki je? Mungkin pada masa tu akal kita akan kata, oh, kuda lari dua kaki. Mungkin tu lah, mungkin yang tu lah pendapat Aristotle lah. Ataupun mungkin bila orang tak ada tengok kuda, tak ada tengok kuda, mungkin orang tak tahu pun pasal kuda. Bila orang tak tahu pasal, tak tengok pasal kuda, kita tahu kuda. Tapi macam si Plato dia cakap, benda tu semua dah ada dalam otak lah. Bila kita tengok aja, kita teringat balik zaman Rom kita dulu. Yang tu lah, dia mengasingkan benda tu lah. Macam Aristotle dia bergabung kan, dia tak ada, kita yang sendiri boleh fikir benda. Okay, lepas tu kita masuk dalam teori jirim dan bentuk ni, dia boleh dia kata apa, teori jirim dan bentuk ni, bila kita mengetahui sesuatu tentang bentuk, let's say bentuk, katakan bentuk ni ciri tau, bukan bentuk ni maksudnya bentuk cawan ni bulat, bentuk ni maksudnya ciri-ciri lah. Bila kita memahami pasal bentuk atau ciri-ciri ni, let's say kita tengok ciri-ciri pada telur ayam, kita tahu, dia kata telur ayam ni jirim dia jauhar lah, dia kata jirim lah. Jirim ni yang akan selalu berubah, tapi jirim ni dia berada dalam keadaan yang berkemungkinan tau. Satu ni susah sikit kan, so, dia kata berada dalam keadaan kemungkinan ni maksudnya kalau telur tu, kita tahu dia telur ayam, dia tak semestinya akan jadi ayam je, dia akan jadi telur goreng. So dia berada dalam keadaan kemungkinan dia sebelum dia menjadi bentuk actual dia. Bukan bentuk, maksud bentuk keadaan actual dia. Sama ada dia akan jadi telur dadar, telur goreng, ataupun telur gembus, dia pergi telur jadi telur masa kat kahwin, ataupun betul-betul jadi ayam, seekor ayam. So itulah kemungkinan jauhar. Tapi kita tahu bentuk atau ciri telur ayam tu, dia takkan pergi jauh, dia takkan jadi telur tu bila dah menetas ke ataupun dia dah pecahkan ke, tiba-tiba pula jadi bench, tiba-tiba pula jadi gelas. Sebab ciri-ciri tu, ciri-ciri bagi telur ayam tu, kita sudah dapat tanggap, kita dah tahu. Dan daripada tanggapan kita tu, kita dah tahu kemungkinan di mana dia akan pergi, apa tujuan dia, apa tindakan dia selepas tu. Dan daripada sini Aristotle dia memecahkan lagi pemahaman dia ataupun kajian dia kepada sebab, ataupun pada pendapat aku yang ni lah, daripada sini dimasuk kepada metafizik lah. Cerita pasal metafizik. Sebelum dimasuk kepada metafizik tu, dia cerita setiap benda ni ada sebab lah. Dia kata setiap benda dengan kemungkinan tindakan satu benda tu, dia mesti ada tujuan, mesti ada sebab untuk jadi satu benda. So dia pecahkan sebab ni kepada 4 jenis. Satu sebab formal, satu sebab material. Okey, contoh aku tumbuk muka bench lah. Aku tumbuk muka bench sebab, dan hidung bench berdarah. Aku tumbuk hidung bench berdarah sebab material dia, penumbuk aku ni lagi keras daripada hidung dia, kena darah. Lepas tu dia ada satu lagi sebab nombor 2, jenis yang kedua, sebab dia panggil sebab efisien. Sebab efisien dengan kelajuan yang cukup dan tenaga aku yang cukup, kena muka bench yang tak handsome ni, berdarah hari hidung dia. Itu sebab efisien. Sebab formal memang dengan apa, dengan kecepatan aku punya ni, dengan muka bench yang memang tunggu apa, lembik ni hidung tu, itulah formal. So formal itu sebab formal. Dan satu lagi sebab dia panggil sebab terakhir. Sebab terakhir ni bagi aku ada satu benda metafizik lah. Maksudnya aku memang benci dengan bench ke, itu sebab dia. Maksudnya mengapa aku tumbuk bench. Itu lah sebab terakhir dia. So aku tumbuk bench sebab memang muka minta kena tumbuk ke, ataupun memang aku benci bench. Itu metafizik. Dia tak boleh nak describe secara fizik, tak boleh describe secara empirical. Tak, aku kasi contoh. So itu sebab terakhir. Dan sebab terakhir ni lah yang orang cakap Aristotle mengemukakan idea bahawa ada sebab-sebab utama, iaitu the prime mover, dia panggil prime mover ataupun penggerak utama lah. Iaitu dia sebenarnya dia balik kepada ketuhanan lah. Dia balik pada ilmu Tuhan lah, ilmu Tuhan. Dia ni yang bukan monoteis punya. Dia ni antara pemula ke apa, aku tak sure lah. Dia ni lah yang mulakan monoteis ni lah.
So maksudnya Tuhan tu satu lah. Ada satu kuasa penggerak yang menggerakkan, iaitu yang dipanggil prime mover ni, ataupun penggerak utama ni, sebagai penggerak yang tidak bergerak. Itulah sebab utama dia. Sebab dia kata dia tengok perhati langit, siapa yang bergerakkan kan? Siapa menggerakkan bulan, siapa menggerakkan bintang. So dia kata mesti ada satu penyebab yang akan menggerakkan semua benda. So itulah prime, dia kata prime mover. Pasal dia garis soal dia. Okey, tu dia kata itu bagi aku itulah metafizik. Itu kajian dia. Ilmu metafizik ni dia kaji tentang hakikat lah, hakikat zat yang tidak terikat dengan kuantiti, kualiti, ruang dan masa. Itulah penggerak utama dia kata. Okey, lepas tu okey Okey, dan dia juga mengkategorikan ilmu metafizik ni kepada kajian kepada tiga lah, dia kaji. Aku tak tahu kenapa banyak benda semua tiga kan. Dia ni lah. Sebenarnya kalau Plato punya tu juga tiga bahagian, nafsu, bagaimana pemerintahan pun tiga je. Trinity betul lah. Aku tak tahu lah, kita nak komen masa tu. Tapi memang ada pun. Sebab benda tu pun dipecahkan pula masa lepas siapa, Philos nama dia. Dia ni Yahudi yang cuba menggabungkan, seorang Yahudi yang cuba menggabungkan idea Aristotle dengan ilmu wahyu. So dia cuba menggabungkan dengan ni jadi pecah Trinity. Okey, maksud aku ilmu metafizik yang dia buat kajian pasal ilmu metafizik ni dipecahkan kepada tiga, iaitu kajian kepada hubungan benda yang wujud. Ilmu metafizik ni dipecahkan kepada tiga, iaitu kajian tentang benda dan sifat-sifat dia. Dan nombor dua, hubungan benda dengan sekeliling dengan logik, dengan sains. Dan yang ketiga adalah tentang kajian sains dan ilmu tentang Tuhan. Itu kajian metafizik lah. Sebenarnya metafizik ni dia mengkaji tentang ciri-ciri benda dan tujuan satu benda lah. Dia dah start mengkaji benda tu. Dan bila daripada benda ni dia akan terpecah dan disambung pula oleh orang-orang lain lah. Dan peripatetik ni memang diambil ilmu dia tu dan dipecahkan, disebarkan, digunakan masa zaman-zaman Golden Age, Muslim Islam Golden Age. Siapa pakai Farabi, semua Ibn Sina, apa semua dia penerus semua dia akan pakai peripatetik ni lah. Okey, lepas tu dia ni juga aku tak banyak lah benda yang aku discuss benda ni, sebab memang banyak discuss pasal Aristotle banyak. So satu lagi aku cuba discuss pasal bagaimana dia menceritakan pasal logik. Sebab logik ni dia bermula dia senang je, sebab dia cuba untuk mengkelaskan semua benda. Perangai dia ni, Aristotle ni dia suka kelaskan benda ni, benda hidup apa, benda mati macam mana, benda hidup, dan dia kelaskan benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup ni terbagi pada dua, tumbuhan dan juga manusia. Dan benda yang tidak hidup, yang tak ada roh lah. Benda yang ada roh ni macam tumbuhan, binatang, ada roh. So roh-roh ni yang mempunyai sifat-sifat bentuk satu benda tu, ciri-ciri satu benda tu yang membezakan satu benda. Macam roh, maksudnya roh binatang ataupun bentuk binatang tu, dia akan mencari makan, tapi dia tidak berakal macam manusia. Manusia pula lebih dia mencari makan juga, tapi dia ada akal. Macam pokok, dia tak lebih pula daripada binatang dengan juga manusia ni. Dia mencari makanan je. Dia akan cari akal-akal dia mencari makanan. Tu dia roh ataupun ciri kepada tumbuhan. So dia pecah-pecahkan tu. So daripada situ dia bina dia bina ilmu logik lah. Dia bina logik dengan lebih tersusun. Logik pun mungkin dah discuss lama dah, tapi dia ni sebab dia ni mat skema, dia susun. So dia ajar macam mana dia ajar, ataupun dia menyusun ilmu logik tu dengan lebih baik lah. Itu contoh-contoh dia macam premis 1, premis 2, dan conclusion dia macam tu lah. So macam let's say setiap politician adalah bodoh, Najib adalah politician, Najib adalah bodoh, macam tu lah maksudnya. Kan?
setiap orang adalah bengong. Setiap rakyat Malaysia bengong. Dan Benz adalah rakyat Malaysia. So Benz bengong. Itulah logik. Tapi itu logik, aku rasa tu logik yang awal-awal lah kot, aku rasa. Dan mungkin lepas tu dipecah-pecahkan oleh, mungkin dikaji. So idea-idea dia ni dikaji, dia melompat-lompat kadang-kadang, melompat zaman tau. Dia boleh pergi kepada Immanuel Kant, pure reasoning, Immanuel Kant, dan juga banyak lagi ahli falsafah lain yang akan kembangkan idea Aristotle ni. Tapi Aristotle ni dapat orang kata paling efek dia paling besar sekali dekat dalam dunia falsafah dan sains dunia ni lah. Dia besar lah, sebab sumbangan dia paling besar juga. Dan satu lagi mungkin sebab pengaruh dia pada Alexander the Great, masa tu conquer the world kan. So dia punya idea tu tersebar lebih baik besar, atau dan juga dia ni anak murid pada Plato lah. So dia ni orang kata hebat lah kan. Okay, lepas tu ada juga yang tu je lah kot aku rasa setakat ni. Okey, lain-lain tu ada dia punya bukan kritik, dia punya idea dia tentang perempuan. Dia kata perempuan ni adalah macam benda tak siap lah dia. Benda tak siap oleh pada lelaki. Itu kesilapan dia lah, macam benda-benda yang tak ni kan. Itu mungkin bukan nak kata Aristotle ni bagus semua benda kan. Tu lah. Tu je lah kot. Minat 25. Okey. Mungkin macam peripatetik, mungkin aku rasa lepas ni kita boleh minta Abang Rosli detailkan peripatetik lah. Boleh Abang Rosli ya? Saya tak apa-apa main. Ni klik klasik saya tak, sebab ilmu peripatetik tu dia dibawa kepada Ibn Rushd apa semua kan. Mungkin lah. kemudian lah mereka kemudian lepas Skandaria apa semua. Dan kebanyakan dia orang lari daripada tekanan-tekanan zaman Athens apa semua kan. Yep. Jadi dia orang berhijrah ke Alexandria. Itu sebenarnya melalui orang-orang Mesir kuno ni, idea-idea falsafah Yunani diselamatkan dan penterjemahan berlakulah dalam konteks tu. Dan itu kemudian bila masuk pada zaman Islam, zaman pertengahan, Farabi dengan Ibn Sina dua-dua masuk. Maksudnya Platonik, Plato dan Aristotle. Kemudian dua kubu tu bertembung sampai kepada Ibn Rushd. Dia lebih kepada membela Aristotle. Dia anggap macam Farabi tu salah faham dan tak memahami dengan baik Aristotle. Sebab macam Farabi, Ibn Sina ni dia lebih kepada Plato. Tapi dua kubu utama Aristotle dan Plato tu sebenarnya menjadikan falsafah Islam kemudiannya dinamik sebenarnya. Dinamik. Itu je lah. Itu saja. Saya boleh detailkan lah kalau nak. Okay, detailkan. Please. Saya boleh detailkan lah kalau nak ni untuk harian. Lepas tu kalau kita nak bincang Aristotle dari segi detail lah, dari segi falsafah ni saya pakai note harian lah. Ya, saya simpulkan balik Aristotle lah. Aristotle adalah belajar daripada akademik. Dia panggil akademia ni, belajar daripada Plato. Dan dia keluar, dia dah habis 20 years, dia keluar dan dia pergi ke zaman ke Alexander the Great ya. Okey, saya beritahu apa konteks yang betul lah. Maknanya konteks apa keilmuan yang dibentuk oleh Aristotle lah. Aristotle ni is the one who yang membuat satu prinsip dia panggil the law of manifestation. Dan barang ini diambil oleh Ibnu Arabi, ditulis dalam kitabnya Mula Sadra. Jadi dalam pengajian ketuanan dia panggil ajaran martabat 7. Tapi dalam Aristotle dipanggil barang ni the knowledge of seven principle. Bedanya Aristotle dengan Plato ni bahawanya kalau kita tengok dalam segi pemikiran, Aristotle ni nampak dari segi kita kena faham macam Einstein punya teori, dia ni yang seorang yang boleh nampak manifold tau.
Kita ada dua orang, kita nampak satu benda kan. Contoh kalau kita tengok dari segi dasar, manusia melihat ni binary tau. Kalau ada, kita ambil satu flat line, satu ni flat line je. Jadi matahari timbul di sebelah sini dan satu lagi matahari terbenam di sebelah sini. Orang akan cakap matahari ada dua tau. Jadi Einstein cakap space is curvature tau, bulat. Jadi ada hanya satu matahari je. Jadi Aristotle membetulkan falsafah Plato, bahawanya dia kata konsep idea dan konsep metafizik tu, metafizik and fizik, maknanya substance dengan body tak boleh dipisahkan. Macam Plato cakap, kita ni keeksistentasi kita daripada alam two dimension world, ataupun dipanggil psychic realm. Dalam pengajian dipanggil psychic realm lah. In other part, okay, kita panggil 3D lah. Yang ni alam manifestasi. Tapi Aristotle cakap, kita ni bergerak seiring. Itulah manusia, dia kata. Kita ada jiwa, kita ada physical plane, kita ada psychological plane. Dan plane yang betul dia kata 4 lah. Sebenarnya 4 yang dia cakap tu, kalau ikutkan dalam bahasa yang sebenarnya, dia panggil first is a physical reality, second is psychic realm. Psychic realm yang mimpi. 3 is a mind functioning, maknanya fungsi minda. Yang satu lagi consciousness awareness. Itu dah masuk bab soul, 4 pecahan dia. Dan kenapa dia, kalau dia kata kenapa Aristotle ni dia skema, sebenarnya dia mengambil dia panggil initiation, dia masuk mystery school. Jadi siapa masuk mystery school ni boleh check balik sebelum zaman Socrates, dia panggil Pythagoreanism ataupun Pythagoras dengan Euclidean. Jadi dia orang ni very mathematical, very power lah. Dia ada prinsipal 3, 4, 7, 12, 5. Dia ada, itulah yang keluarkan daripada sains kan, keluarlah Fibonacci series or whatever things yang dia do. Jadi itu kesimpulan dia. Untuk bahagian sebab terakhir dan penggerak yang tidak bergerak ni, betul, dia memang kata ada satu absolute power. Tapi sewaktu dia balik ke Macedonia, Alexander, dia bertembung dengan satu orang lah. Jadi satu orang ni dia nama dia Hermes dalam dia punya initiation. Jadi boleh tengok Hermes ni, I talk all facts. I tak bubbling apa. Jadi boleh ni facts. Dia jumpa Hermes. Hermes ni yang keluarkan teori hermetics. Hermetics ni ada 7 principle. Cause and effect, male and female. Dia yang benda tu lah yang tadi Aryan kata sebab, teori sebab tu. Kau ada api tu bakar panas. Jadi dia panggil hermetics. Hermes. Boleh check. Dia ada 7 principle. Tu yang diguna. Jadi Hermes ni pula aliran daripada falsafah belah timur. Dia ada pengaruh Zen lah. Kalau siapa minat Zen ni yang keluarkan Reiki, Taoism. Kan. Jadi ni dari, tapi tak nak cakap too much detail lah. Kalau kita boleh bincangkan dia lagi detail. Tapi sebab itu kalau saya nak tahu penemuan ataupun konsep Aristotle ni, dari segi kita kena menghargai dia ni yang buat konsep the knowledge of 7 principle, ataupun dalam yang dipanggil Ibnu Arabi dalam penulisan dia kitab Mula Sadra, dipanggil ajaran martabat 7. Jadi dia pecah daripada zat mutlak yang dia kata absolute tu, pecah pada 2. Satu dipanggil Nurullah, satu panggil Nur Muhammad. Nur Muhammad ni power of embodiment yang menjadikan teori bentuk, dan Nurullah ni menjadikan teori of substance. Dia ada al-aqli, ar-ruhi, al-aqli, al-nafsi dalam pengajian Ibnu Arabi lah, kalau baca martabat 7 lah. Jadi Ibnu Arabi ni mengambil konteks ataupun keilmuan Aristotle. Sebab itu tadi saudara harian kita, saudara pembentang kita ada mengatakan Aristotle ni kira bapa yang menggerakkan. Lepas tu ada pengaruh lah. Lepas tu lah bertembung yang Mesir, belajar Ibn Sina, keluar nama-nama besar yang lain lah. Tapi yang bestnya bila kalau kita nak bicarakan Alexander the Great ni, kalau saya kata dia tulis perlu kajian terperinci ni, saya setuju lah. Tapi bukan maksud saya perlu kajian terperinci ni, sebab kat situ pertembungan East and West. Jadi bertemu Zen, bertemu Krishna, bertemu Sri Boga punya falsafah dengan Greek. Ni dia banyak Greek ataupun Rom. Dia keluar, dia banyak sekolah ni dipanggil, kalau Pythagoras and Euclidean dia belajar Olympians. Agama dia dipanggil Maitrat. Kalau Pythagoras agama dia Orphic. Jadi ini adalah cara initiation lah, zaman-zaman Mesir kan. Jadi agama ni dah banyak lah.
Kalau kena faham lah, dari segi agama, dari segi initiation. Jadi gambar sebab itu Kaabah tu tiga, piramid tu 3 segi, tapak dia 4. Sebab dia initiation to become Oberman. Oberman ni yang mendapat pencerahan lah, enlighten lah. Jadi itu ada dalam kajian mystery school lah. Jadi all the philosopher lalu initiation. Even Plato. Plato ni ada yang dikatakan dia ni ada berjumpa dengan filosof yang nama you sebut tadi dalam segi ni lah. Tapi kalau ikutkan betul, ada satu buku yang menunjukkan dalam Republic, ada menunjukkan soal jawab Plato bersama Zoroaster. Zoroaster ni is a higher being lah, makhluk kerasaan lah. Kita panggil makhluk yang dalam alam idea. Ni tapi tak nak pergi detail lah. Ni introduction lah. Tapi tak nak detail tu je nak tambah. Apa yang saudara Rian cakap memang betul lah. Saya setuju 100%. Tapi mungkin sebab saya pembacaan buku sama, cuma terjemahan. Saya memang baca buku public betul-betul. Jadi ni ada kalau apa soalan boleh tanya saudara Rian ataupun boleh tanya saya. Tak apa saudara Rian nak tanya saya pun boleh. Cik, apa-apa sama nak kita buka soalan. Ya, aku nak tanya balik pasal apa tadi tu? 4 bahagian roh. Okay. Jadi dia cakap kalau macam mungkin dalam pembahasan yang kalau dalam buku tu dia ada pernah tak, kalau terbaca dalam buku tu dia akan tulis monad. Dia tulis logos. The 4 logos. Logos dia keluar monad. Monad ada monad, higher monad, manas, budi, lepas tu baru body. Jadi dia ada 4 plane. Dalam kita ni ada 4 plane. Jadi ni tubuh kasar, tubuh rasa, tubuhnya hati, tubuh fikiran ni akal, dan tubuh yang satu lagi ni kita panggil eretic egg. Sebab itu dia ambil contoh telur kalau dalam contoh dia. Jadi dia panggil lapisan liputan tu. Ni yang terlibat dia stream of consciousness. So kalau masyarakat kita panggil ordinary people ataupun marhim, dia more to the physical. Contoh kalau dia tak ada duit, dia lapar, dia akan cari makan. Tapi kalau orang tu dia lapar juga, tapi dia untuk dalam kerasaan, dia akan mungkin buat ritual ke, dia semayang ke, dia akan berusaha pergi cari. Tapi orang yang kalau beroperasi dia plan akal, dia akan cari duit. Macam mana? Dia tengok pokok, aku potong, aku buat craft tangan ke, dan aku jual, aku dapat duit. Dan orang yang dalam soul lain pula kategori dia. Jadi ni memang dipanggil 4. Jadi Aristotle ni ada keluar satu lagi. Bukan situ tubuh lu. Tubuh tu physical plane. Lepas tu hati tu dia panggil emotion plane ataupun astral. Plane ni apa dia? Roh. Plane. Atau plane tu kita. Tapi kita adalah juga sebab kita kan ada rasa juga. Maksudnya 4 plane ni dalam serentak. Tapi dia panggil manifold. Sebab itu dia ni terror sikit. Dia panggil manifold. Contoh macam gini tau. Bukannya dalam roh sebab sekarang ni. Bukan. Dia contoh dia macam gini. Kalau ni mana ni kena lukis, kita boleh tulis macam ni 4 barang yang semuanya tak ada kena-mengena. Tapi kalau kita lukis macam gini, ni pun 4 barang tak? Jadi kalau orang tu kuat penetrate body dia, dia rasalah lapar lah, Ben tak handsome, Rian handsome sikit, even dia. Kalau dia penetrate lagi body dia, dia pergi alam berfikir. Dan kalau lagi kuat, dia pergi ke alam ketuhanan lah. Sebab itu ni ada terbabit dengan ketuhanan lah, very spiritual. Yang ini dipelopor oleh Ibnu Arabi. Tapi inilah 4 plane tu. Tapi ada orang gambarkan plane tu berbeza-beza. Satu di luar. Tak, dia tak di luar, dia di dalam. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dalam sejarah Islam, initiation dipanggil Isra Mi'raj. Kalau nak faham initiation lah, apa yang Nabi lalu tu initiation dia panggil dalam pembahasaan lah. Initiation. Betul lah. Jadi ni 4 plane tu lah. 1, 2, 3 ni tapi orang bedakan lah. Contoh kalau ni sepatutnya dia tulis ni, sebab tu dia ada monad, higher self, lower self. Tu yang kalau tengok buku tu ada jadi Star of David apa semua bla bla bla. Jadi ni 4 barang ni lah. Jadi dia yang mempelopori 7 principle. Kalau yang belak ni kan, dia belajar dengan Hermetics. Hermes. Boleh tengok Hermes. Tahu kan? The 7 principle. Tu dia ada male female. Sebab tu dia kata male ni tak lengkap, female ni tak lengkap. Tapi bukan maksud pembendaan dia macam itu. Sebenarnya male female ni lembut dengan kasar. Tu je. Cause and effect, theory of pendulum, satu benda naik, satu benda turun tu gravity. Dia ada cause and effect and every 7 principle, 4 principle. Jadi itu yang dikatakan plane lah. Kita panggil plane of operation.
Jadi barang ni kena faham kan, ni bila kita sebut kajian falsafah is a philosoph. Jadi dia on the mind plane. Jangan fizikal kan barang ni. Jadi plane. Dia tak ada dimension. Dia susah nak cakap. Tapi senang nak cakap kalau boleh tulis lah. Kena lukis macam inilah. Kadang-kadang membantu lah. Okey, ada soalan lain? Tak, tanya Cik Aaron lah. Tak boleh ni dewata. Okey. Soalan. Tanya kau. Wajib. Tak payah bagi aku. Terang. Apa nama apa? Ada 2 orang tau yang kritik Aristotle tau. Yang yang boleh kita pertimbangkan tau. Satu Lawrence Krauss, satu lagi Syariati tau. Kita ambil Lawrence Krauss dulu. Dalam satu debate dia dengan Hamzah Lotis, dia cakap sebab ni Aristotle dia pergi ke logik tau. Tapi logik tidak eksperimen. Jadi bila debate tu, Lotis dia buat Islam lah. Dia nak ateis. Cross to ateis lah. Jadi dia kata kau induktif ke diduktif argument ke, kau tak buat eksperimen. Yang buat eksperimen adalah Galileo. Jadi Galileo benar, sama ada dia tak ikut diduktif ke induktif ke, tapi dia buat eksperimen, menentukan kebenaran dengan eksperimen. Kau logik macam mana pun, kalau kau tak melakukan percubaan takkan jadi tau. Itu Cross punya ni lah. Jadi dia ambil satu ujian antara satu benda berat, sama ada siling atau ketat dia kat dalam tu. Jadi dia tanya Lotis, mana yang akan jatuh dulu? Perdebatannya agak emosi lah kan. Mana yang akan jatuh dulu kan? Antara kertas atau benda berat ni? Tu dia cakap, benda ni lah berat kan, dia akan jatuh dulu. Ni lambat kan. Tapi dia cakap Aristotle tak buat benda ni tau. Yang buat adalah Galileo. Ini kata dia lah. Okey, kita tu tinggalkan Cross. Syariati lah cakap. Dan yang saya salin tu, yang saya salin semalam, memang hebat, dia genius lah. Tapi di Athens ketika tu, dia orang tidak menemukan walau sebiji roda pun. Tak apa, dia orang tak buat roda pun. Ahli falsafah tidak mencipta roda. Tetapi di tempat yang lain pula, dan okey. Dan dia orang menyebabkan stagnan Eropah. Stagnan Athens. Athens tak buat apa-apa. Dan dia dalam ribuan tahun juga. Dalam 1000 tahun sama sebelum Yesus dan selepas dia orang tak buat apa. Kristian mana ada zaman ilmu, kegemilangan ilmu. Ada zaman macam Baitul Hikmah. Aku tak jumpa lagi lah kegemilangan ilmu zaman Kristian lah. Tapi Edison, Syariati lah, seorang yang bukan ahli falsafah yang tidak menggunakan metod deduktif atau induktif. Orang ni yang membuat telefon kan, lampu sorry. Dia dengan beribu-ribu percubaan tau. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli falsafah seperti Aristotle tau. Selain yang aku nampak tadi, yang aku cakap kan, dia pergi ke metafizik tau. Dia antara yang awal menegaskan tentang monotis pun. Tapi dia dari sudut perkembangan manusia, orang macam ni hanya menyebabkan stagnan tau. Sama lah seperti mana Al-Farabi mungkin lebih bagus lah. Dia pergi ke benda-benda yang muzik, benda-benda yang ada benda lah kan. Tapi metod induktif, deduktif ni dia akan pergi ke mana? Sebab orang yang bermain dengan logik, dia akan cenderung ke metafizik tau. Tapi dia sudah benda fizik, apa sumbangan dia orang? Kalau kau ada komen. Okay, aku tak ada komen apa lah. Cuma aku nak beritahu pasal konteks lah. Pasal masa Athens ni, kau kena ingat, Athens ni dulu lama, beribu tahun sebelum Islam kot. Galileo Galilei bila? Diorang ada material, diorang ada alat masa tu. Even kalau masa zaman pra-Sokrates lagi lama daripada Sokrates pun, diorang nak discuss pasal atom tanpa ada mikroskop, tapi diorang dah boleh fikir tau pasal atom.
kau fikir tapi masa tu memang tak ada mikroskop pun, dan hanya benda ni terbukti pun lepas berapa ribu tahun lepas tu baru orang tengok pakai mikroskop, ada atom, memang betul ada atom. So maksud aku, kajian orang falsafah ni banyak sebab satu, diorang ni memang orang falsafah dulu, diorang ni orang yang kalau kau tengok dia orang yang aristokrat, dia ada banyak masa tu tak. So dia don't discuss bukan sekadar metafizik je, don't discuss banyak benda, dan daripada benda-benda ni yang dipecah-pecahkan sampai kalau Galilei nak buat eksperimen, Thomas Alva Edison buat eksperimen. Tapi jikalau tak ada contribution daripada diorang ni, macam mana diorang ni cuba memecahkan kategori-kategori benda macam Aristotle buat, dan cuba macam Plato juga cerita pasal macam mana teori-teori idea, maksudnya ada satu wujud, satu benda-benda, satu alam lain, dan benda ni dia macam mana dia. Dan Plato juga pun kau kena tahu juga, Plato pun bukannya contribution dia bukan hanya sekadar bentuk, dia ada juga contribution dia pasal politik pun ada dia. Tapi sebab diorang ni banyak masa, diorang banyak benda yang diorang kaji, tapi dan pada masa tu diorang tak ada benda-benda macam untuk eksperimen tu semua. So dia, aku rasa tu ada punya keterbatasan dia pada masa tu lah, tak cukup material lah. Bukan aku rasa diorang tak nak buat eksperimen, aku pun tak pasti diorang ada buat eksperimen ke tak, tapi aku rasa sebab keterbatasan masa tu, dan hasil orang pada yang dah lepas pada diorang tu, diorang dah cukup, diorang dah ada banyak, diorang dah ada teori, diorang sudah ada teori masa tu. Dia kata dah dapat pandangan, okey, rupanya dunia ni bulat. Sedangkan dulu zaman Copernicus yang buktikan dunia ni bulat. Dan daripada Copernicus punya pemahaman tu, orang lain boleh tahu, okey, maknanya dunia ni bulat lah. So kita boleh tengok, maknanya bukanlah matahari ni yang ada 2-3 biji macam dia kata dia kan, matahari yang satu. So daripada tu dia dah cukup alat dia, diorang boleh kaji benda lain lah. Sebab apa tujuan kita buat ni tuan, daripada kita kaji daripada pra-Sokrates sampai Sokrates sampai Plato sampai ni, kita cuba nak tunjukkan link ataupun ada kaitan antara satu kajian ke satu idea ke satu idea. Lepas tu apa je kak? Benda-benda banyak contoh lah, macam sebab benda ni macam dia ada kaitan-kaitan dan tujuan-tujuan dia masing-masing macam tu Macam even kalau orang cakap pasal dulu orang cipta bia, agak mabuk kan, daripada cipta bia tu orang fikir macam mana nak kekalkan sejuk bia. Orang fikir nak kena cari satu cecair untuk sejukkan bia. Dan macam bila ada orang kaji cecair ni, rupanya cecair ni boleh buat material untuk kasih minyak untuk roket. Dan daripada roket tu, daripada minyak tu jadi roket, dan roket ni pula boleh keluar daripada bumi ni pergi angkasa, hantar orbit. Orbit ni pula boleh keluarkan satellite signal, dan daripada signal ni boleh kasih kau Facebook semua. So maksudnya apa benda yang kau main Facebook ni pun ada kaitan dengan bia. Menarik. Kau faham? So maksudnya benda dia ada link Tapi masa aku pada aku masa zaman Aristotle ni, mungkin dia ada kekurangan material ataupun kaedah lah masa tu. Dia orang tak lengkap Apa tu Pantau ni, okey. Bukan. Dia apa nama, aku sulit untuk kita kata dia orang tak ada material tau. Sulit untuk kita kata sebab apa nama, material roda ke apa benda semua dah ada. Dan kau nak membuat piramid, kau tak perlu berfalsafah. Kau nak buat kau perlu ditator lah. Tahu tak? Masa aku sekejap. Takut aku bagi kau cakap dah. Saya dulu. Kan? Point aku, apa nama, benda ni bukan kita nak kata barat salah ke kan. Kita nak kata bahawa walaupun dia jenis sekalipun, tapi kalau kita mengabaikan metod alat tajribah, eksperimen, itu akan jadi satu permainan metafizik lah. Kita nak tidak empirikal lah. Tidak empirikal lah. Aku tak kata itu satu apa, itu hanyalah satu cara untuk membuktikan kebenaran tau. Tapi empirikal ni cara yang penting tau, untuk nak tahu sesuatu benda tau. Sebab benda ni berjangkit juga pada dunia Islam. Sebab bila kau ambil apa nama Aristo dan Sokrates, ambil borang macam tu, lepas tu orang Eropah dia tak buat ni orang Islam. Lepas dia memasukkan metode tu dalam ilmu kalam dia orang terperangkap tau.
Dia orang terperangkap dalam latihan perdebatan teoretikal tau. Itu problem. Kenapa orang Eropah maju ke depan tau? Sebab dia betul aku rasa Alicia nanti pun dia tak bagi jawapan yang cukup baik. Dia cuma dia menerangkan kenapa. Sebab dia Aristo walaupun kau cakap ada link pun, link tu tak ada. Link tu kabur antara zaman dia orang dengan Eropah yang maju. Kenapa? Dia orang yang buat dia orang berfalsafah tadi dekat Athens tiba-tiba kabur tak tahu apa benda. Pada beberapa abad seterusnya dia orang dah jadi ke depan pula. Apa yang menyebabkan selain daripada alasan yang diberikan tak ada sekali lagi sulit nak dikatakan tak ada material dia. Sebab material itu datang daripada mana tau? Dia bukan datang tiba-tiba. Dia diperkembangkan oleh bagi aku orang yang melakukan kerja eksperimen dia, sama ada dia sedar tak sedar. Maksud dia bukanlah mesti kau buat roda. Kau macam ni kau buat roda bukan sebab kau berfalsafah, tapi sebab kau perlu buat roda untuk menggerakkan benda tadi tau. Jadi maksud dia kita ada kereta api hari ni disebabkan kolonial datang ke kita, dia nak buat dia nak rompak kita punya getah. Jadi dan kita menggunakan LRT ni kerana benda tu telah Eropah British pakai dan kita pakai benda tu. Jadi sebab keperluan melahirkan benda-benda tadi tau. Bukan sebab bukan sekali lagi bukan sebab perdebatan falsafah. Walaupun benda tu penting untuk nak ajak kita berfikir, tapi untuk nak menghasilkan benda-benda baru, menghasilkan benda baru bagi aku falsafah sahaja tidak cukup. Okey, kau nak ulas. Sebab tu kita cuba cakap yang falsafah ni dia pecah tau. Falsafah ni dia pecah kepada ilmu sains, ilmu fizik, matematik. Macam bila kau cakap siapa yang buat piramid, tanpa Pythagoras kau tak dapat buat piramid. Piramid dibalut asing. Tanpa pemikiran Pythagoras kau tak buat piramid. Tanpa pemikiran pure ideal matematik Plato, kau tak boleh buat satu piramid yang sharp. So maksudnya benda dia bukannya, memang aku pun setuju bukan falsafah ni kau masih dalam kelompok falsafah, aku cerita pasal falsafah tu ni, tapi dia falsafah ni dia pecah-pecah. Dia macam mana bila kau panas minyak kan, kau letak air ada keluar yang keluar ni yang akan pergi jadi ilmu sains, ilmu ni. Bagi aku dia ilmu falsafah ni bagi aku penting untuk kau belajar, kau tahu. Dan satu lagi pun ilmu falsafah ni pun dia penting juga kau tahu untuk kau mengetahui ataupun memberi saringan apa benda, apa yang kau dapat, apa yang ilmu yang kau ada dan kau dapat. Macam mana kau boleh ada handphone, macam mana boleh ada gap logik tak logik, macam mana boleh daripada mana asal dia 0101 tu, macam mana dia boleh benda tu. Dia yang tukang buat ni akan pecah-pecah lah. Yang tukang buat ni ada orang lain akan buat dia, benda ni dia akan sebar lah. Tapi aku pun tak setuju. Bukan tak setuju bila kau terperangkap dalam perdebatannya kan, itu tak ada apa-apa pun kan. Tapi perdebatan falsafah macam perdebatan, tapi tu perdebatan falsafah ni pun luas tau tu. Dia bukannya falsafah ni pun bukannya falsafah saja macam metafizik je. Falsafah ni ada falsafah politik, falsafah ekonomi, falsafah macam-macam falsafah lagi. So bagi aku tak ada masalah bagi aku. Kalau bukan tak setuju, maksudnya tak ada masalah pun kalau nak discuss falsafah pun tak ada masalah. Sebab benda ni cuma orang yang mengambil daripada perdebatan, hasil pada perdebatan tu ke ataupun perbincangan tu je yang berfungsi untuk soalan aku. Kenapa dia ada gap kau? Kenapa dia ada gap kau? Maksud dia kau cakap tadi kan Aristo, tapi dia dah Athens dah lose tau. Kau duduk, aku nak tanya kau. tak apa nak cek ke? Maksud dia kenapa dia lose dalam beribu tahun tau, sebelum dia muncul balik tau. Apa sebab dia? Sebab kau cakap tadi dia ada kaitan tau. Tapi kenapa dia dah kenapa maksud dia benda ni jadi isu bila macam Russell, kau tulis sejarah falsafah Eropah Barat, tapi dia dah lah menghilangkan kesan Islam tau. Dia kata itu Arab ya. Tapi katalah tak ada Arab, tak ada Islam. Sekejap, aku nak balik lah. Bye. Esok datang weh. Sampel je dia punya bye. Esok datang kan? Okey, jadi macam mana kan? Maksudnya kalau kita mengabaikan benda tadi, maknanya
tiba-tiba dia muncul dengan cemerlang dengan permainan kita takkan kata kalau kita tanpa bias kita akan mengatakan bahawa betul Aristo, Socrates dengan Plato lah yang mengembangkan didaktik antara yang pertama lah, bukan Islam. Orang Aristo kata Nabi, kita Nabi tak tahu lah. Tapi dengan cemerlang, tapi tiba-tiba benda tu di tengah tu tak ada. Last sekali muncul Renaissance. Soalan aku adalah kenapa tiba-tiba dia malak? Lepas tu dia muncul balik. Okey. Lepas Aristotle Aristotle ni dia pun lari tu. Sebab orang cari dia ni pro Makedonia. So masuk even masa zaman Athens tu Aristotle pun dituduh macam-macam. Aristotle pun dituduh anti Tuhan, tidak mengaku, tidak bertuhan, benda semua. Tapi Tuhan tu maksud dia Tuhan dalam konteks Athens lah. Dia mengemukakan Athens yang satu kan. So dan buat tuduhan macam tu. Benda ni pun boleh jadi lah. Boleh jadi ada kekuasaan yang buat benda ni hilang. Tapi mungkin yang diselamatkan masa macam Abang Rossi cakap, bila dah pergi ke Alexander Makedonia tu, ada pertemuan school of thought tu, dan dia dibawa mungkin pada masa tu dia ni lah, aku rasa mungkin sebab dia mungkin tak didiscuss kat Yunani dah, sebab dah telah dimatikan dengan warga negara Athens. Even Aristotle pun cakap macam ni, aku lari daripada Athens membuat dosa ni yang kali kedua. Selepas dia bunuh Socrates. Ingat, dia bunuh Socrates tau. Dia cuba matikan. Itu Athens. Dia cuba matikan. Bukan cuba matikan, dah mati pun Socrates. Dan dia cuba mati dengan Aristotle. Dan Aristotle lagi lah. Aristotle lagi pandai lah. Socrates lah lagi. Dan dia mati. Ada lihat. Okay, aku tak kisah betul kan. Tapi dia lagi lah. Dia lagi dan dia mati dengan aman. Dan dia bumikan di sebelah kubur bini dia. So maksud aku, berlaku kuasa-kuasa macam ni lah. Sebab even orang Athens bercakap Socrates ni merosakkan dia punya orang-orang dia. Orang takut soalan-soalan subversif. Orang takut pada soalan. Itu yang mana persejarah pada dulu sampai sekarang pun orang takut pada soalan. Takut? Okey lah, aku cakap ni okey. Tapi maksudnya orang berkuasa ni dia takut pada soalan lah. Soalan tu lebih subversif daripada jawapan. So pada pendapat aku mungkin pada masa tu dia kabur lah kot. Mungkin lah. So pada masa tu Athens kabur dan dia dimulakan dekat luar pula. Mungkin masa tu Makedonia, kemudian pengaruh Hellenism. Aku rasa mungkin lah. Aku tak tahu lah, mungkin Kau tak jawab kenapa dia tak apa tu cek balik lah. Ya, satu kau tanya pasal last kau tanya nak tanya aku ni. Sepanjang pembacaan Kawan Tabla ni, ada tak dia orang buat eksperimen? Maksud dia Socrates buat eksperimen ke, Aristo eksperimen, Plato buat eksperimen, ada tak? Sepanjang eksperimen tak ada lah. Aku baca tak ada. Tapi diorang mengemukakan selain pada soalan lah, diorang mengemukakan teori lah. Eksperimen, diorang tak pernah sepanjang pembacaan kau, diorang tak pernah buat eksperimen. Apa buat eksperimen aku cakap ni aku rasa tak ada lah. Yang aku baca tak ada lah. Biar aku baca aku tak. Sebab kita nak tengok balik kenapa orang Islam dia memang ambil falsafah, dia masuk dalam kalam. Tapi kenapa dia tak pergi jauh? Sebab tak ada eksperimen. Aku tengok aku tahu eksperimen. Dia waktu tu dia anti sains. Sebab sains adalah eksperimen. Itu yang kita dengar nak tengok balik. Kenapa orang Islam kau bertembung dengan Greek dan kau saring, itu benda bagus tau. Tapi kenapa kau tak pergi jauh? Kenapa kau habis? Apa perdebatan akhir dan konklusi dia? Kafir tak? itu konklusi Imam Ghazali sendiri tau. Itu yang kita tengok. Kenapa? Apa sebab kau bermain dengan logik, akhirnya menyantijakan. Itu je kesan kau. Tapi kenapa Eropah dengan metode eksperimen dia pergi jauh, advance. Dan dia orang berani dah sampai bukan nak aku cakap keras. Walaupun dia kata memang kita tak perlu falsafah, kita perlu falsafah, tapi kita tak perlu jadi ahli falsafah. Kita berfalsafah je setiap hari. Berfikir itu bukan berfalsafah, tapi kita tak perlu jadi falsafah. Dan dia orang telah sampai dia orang cakap Hawking kan cakap filosofi is dead. Saya cakap Hawking falsafah sudah mati. tapi sebenarnya dalam bahasa lain
dia padahal ilmu sains ni asal daripada falsafah sebelum terpisah. Tapi dia orang sendiri dah berani mencerai kan. Dah jadi berani kacang lupa pelik kan. Jadi dalam bahasa lain tapi dia orang bala, maksudnya dia orang dah berani meninggalkan benda tadi tau. Itu yang adakah sebab tak ada eksperimen tadi tau. Aku pada pendapat aku apa you know, daripada segi Muslim punya ni ke, Muslim world ke apa cakap. Maksud aku macam aku cakap tadi pasal okey komen lah. Macam yang pada pendapat aku pada Athens tu, pada pendapat aku sebab tu mungkin dia tak ada tak cukup alat. Itu tak cukup alat lah. Tak cukup alat bukan tak cukup material yang masuk, tak ada cukup batu apa. Tak cukup alat, dia tak ada teleskop, tak ada mikroskop, tak ada api yang cukup panas untuk meleburkan benda, tak ada benda tu lagi. Dia tak ada lagi teknologi tu. Tapi dia orang ada teori. Even kalau nak kata Hawking pun, kalau kau buka buku Brief History of Time pun, dia mula-mula dia mempersoal apa, aku tak tahu kenapa dia mempersoalkan filosofi that. Sedangkan buku dia yang Brief History of Time, buku famous tu pun, dia mempersoalkan dari mana asal bumi ni. Itu sangat filosofi. itu aku dalam filem hati dia. Itu tak tahu lah, mungkin kau pengaruh dengan filem aku. Kau rangkap dengan dunia Hollywood. Tapi kalau kau tengok Brief History of Time, kau tengok semua soalan filosofi yang mulakan. Dan dia memulakan dengan after selepas filosofi, kalau kau tengok, dia memulakan dengan teori lohong masa daripada Einstein. Dan daripada lohong masa tu dia develop dan keluar teori. Dia apa ada eksperimen ke pun? Mungkin aku tak tahu. Okey, ada eksperimen ke tak? Dia tak dapat membukti kan pun. Cuma baru-baru ni lah ada yang cuma dia ada keluarkan teori yang pertembungan apa? Pecutan apa benda tu kan. Cuma baru ni lah yang collider. Pecutan collider dekat Swiss tu lah. Yang tu lah baru dapat pun membuktikan apa. Itu pun bukan eksperimen dia. Eksperimen lain pun yang menyambung benda tu apa? Aku rasa lah. Aku tak ada teori sangat. Tapi maksud aku, kalau dia kata dia menolak filosofi, kita buka buku dia, yang bukunya dia di-establish pada dipublish pada 1 April 1998, dan 1 April kita akan dapat JST. 1 April 1998 dia keluarkan Brief History of Time. Buku dia antara buku awal dia mempersoalkan benda Dia dah bantah teori nombor. tak tahu lah, dia filosofi. Aku melawak. Betul lah. Okey, Bagi pandangan saya rasa kan dalam zaman Athens tu satu kesan daripada sebenarnya komuniti ahli falsafah ketika itu sebenarnya satu komuniti yang kecil. Itu satu, dan mereka dikejar-kejar lah macam kata tadi kan. Dan tak heran kalau ketika itu mungkin kerana alat, mungkin juga kerana faktor suasana zaman dan komuniti kecil, dan mereka tak sempat buat benda tu. Baik, dan Athens terlibat dengan banyak peperangan dengan kawasan-kawasan sekitarnya apa semua kan. And then kita tengok filosofi sebagai mother of knowledge zaman Yunani, kemudian pergi ke era Islam, dia pecah juga, pergi kepada kalam dan pergi kepada falsafah. Tadi kita kata yang zaman Athens tu zaman teori, tak ada praktik sangat lah. Jadi bila masuk ke falsafah, bila masuk ke dunia Islam, dia pecah dua, falsafah dengan ilmu kalam. Okey, walaupun beberapa aspek ilmu kalam ni ada ambil juga beberapa benda, idea-idea asas kepada falsafah Yunani, tetapi dia kembangkan sebab kalam ni teologi, dia lebih nak membela, nak defend teologi Islam berbanding dengan falsafah. Juga bagi contoh kebanyakan orang ahli falsafah ni, kebanyakan latar dia adalah latar perubatan. Latar perubatan. Doktor. Kebanyakan ahli falsafah Islam ni, yang dikatakan ahli falsafah pure ahli falsafah, kebanyakannya latar belakang medical. Dr. Zul lah. Misalnya kita pergi Abu Hatim Ar-Razi. Dia memang pakar perubatan, memang bedah orang, tak ada kerja lain. Dan macam juga Ibn Sina, kebanyakan latar itu, dan mereka ni sangat rasionalis, sangat perubatan yang betul-betul kan tak betul-betul. Tak betul-betul. Betul lah. Ya, betul-betul. Dan mereka sampai ke tahap macam Abu Hatim Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi ni dianggap sebagai deis. Dan buat apa benda dia tolak wahyu, dia tolak itu menyebabkan semakin
kuat pertembungan antara geng kalam dengan geng ahli falsafah. Okey, kemudian kita tengok bila masuk zaman Eropah, melalui yang paling dekat kita tengok Ibn Rushd. Tapi sebenarnya Eropah tak ambil sepenuhnya idea Ibn Rushd tu. Dia dah modified. Dan ketika itu bila sampai falsafah sampai ke dunia barat sebelum zaman pencerahan, masa tu dia dah pecah-pecah, maksudnya dia dah divide. Maksudnya falsafah telah diasing-asingkan. Maksudnya tadi kita tengok falsafah sebagai mother of knowledge, maknanya sekarang ni sains dah diasingkan. Sebab tu dia anggap macam tadi lah, dia anggap falsafah just hanya teori. Jadi sebab tu akhirnya mereka lebih letakkan sains. Sehingga zaman awal pencerahan dia anggap sains sebagai Tuhan baru. Jadi budaya eksperimental, empirical tu kuat, vital. Dia tengok macam Francis Bacon apa semua kan, peletak awal dasar kepada sains moden. Kita kata sains moden lah, sains moden. Okey, macam soal Einstein tadi. Sebenarnya Einstein tak boleh nak elakkan diri dia daripada, saya bukan pakar sains tapi minat baca tentang tu, minta betulkan nanti. Setahu saya Einstein pun sebenarnya tak dapat nak elakkan daripada teori sebenarnya. Dan kebanyakan idea-idea sains awal pun sebenarnya, idea-idea sains Eropah pun sebenarnya tak boleh lepas daripada teori. Misalnya kita tengok Einstein, beberapa teori dia yang sebenarnya dia tak dapat nak ceritakan, nak terjemahkan melalui eksperimen pun. Teori lohong hitam. Kemudian alat-alat cerapan itu ditemukan. Alat cerapan ataupun nak bagi tentang zarah yang paling kecil itu pun kemudian baru ada teropong-teropong dicipta. Tapi saya rasa maksudnya yang kita kata teori, first andaian kepada sesuatu pengetahuan tu dimulakan dulu. Kemudian baru dia lakukan eksperimen. Okey. Itu cara kerja orang sains lah. Itu saja komen. Ada nak komen? Kau tak nak komen? Kau cakap yang belum lupa. Dia cakap semangat tau. Tentang pun semangat. Bukan ni. Dia sebab yang aku lupa, dia dalam Eropah sama gelap. Mungkin dia terpaksa cakap Kristian ke dia tak ada budaya hargai ilmu. Jadi dia ahli sains macam saya cakap dia dikejar-kejar, dibakar semua. Kalau buat eksperimen kau diganggu kok. Tapi dalam Islam, dalam sejarah dia lah, dia diberi penghargaan tau. Jadi dia, dan yang aku nampak kalau sebenarnya yang cakap yang Eropah sarjana barat menggelapkan ni bukan aku ke, ni Syekh Husin bercakap. Dia cakap kau menafikan langsung peranan Islam. Maksud dia kau, sebab tu kita cakap kenapa maju cemerlang dia masa awal tadi buat induktif antara pendiri awal, tapi gelap di tengah-tengahnya, tiba-tiba cemerlang balik pada zaman Renaissance tau. Mana zaman tu? Tengah-tengah tu mana? Sebab dia mengabad ni. Tapi kalau kita lebih jujur, benda tadi telah ditarik tangan dia oleh zaman ke masa Islam dia. Dan adalah jambatan dia. Jadi Ibn Sina, Farabi semua tu yang memberikan balik pada Eropah beliau. Dia yang menjadi jambatan kepada dia orang. Dan kalau tidak ada Ibn Rushd, Eropah tak akan bagi. Jadi benda ni maksudnya sebab apa dia, bukanlah sebab nama ada Islam tadi, sebab dia menghargai ilmu tadi. Jadi barulah ahli sains kan, siapa nak buat eksperimen dibenarkan. Dan Eropah dulu mati seperti mana dunia Islam hari mati sebab kau tak ada harga ilmu, kau hanya berpada dengan perdebatan teoretikal dan kau tak mengembangkan dengan eksperimen Kalau kau ada komen, tak ada komen. Tak ada komen.
Ada. Kau komen. Kau sains punya aliran. Kau sains punya sains punya aliran kan. Dia yang aku cakap filosofi matematik tu dalam filem God Not Dead yang dan Hawking pun memang tak Tuhan. Siapa? Hawking. Okey. Sebab antara lain dan ini bukan tuduhan kosong. Ini adalah tuduhan yang ada asas. Baik, aku cuba ayat ayat dulu. Aku nak cakap bahasa Inggeris dia. No. Seperti mana Karma cakap. Dia cakap ahli falsafah yang mentaksir dunia. Yang penting adalah however it point is ching ia. Mak. Philosophy is that kata ni. Dia sebab apa? Selamat. Untuk mengubah ni Dia sebab apa? Sebab dengan falsafah kau boleh menjumpai Tuhan tak? Seperti mana Aristotle tadi tak? Sebab dengan metod induktif didaktif tadi, seperti mana Zoti tadi, dia menggunakan metod tadi yang boleh dia dengan membuat premis tadi, kau boleh menjumpai Tuhan tak? Dengan melalui falsafah tanpa perlu kat agama pun. Faham tak? Sebab tu bila yang apa aku cakap tadi apa yang Deis tu? Apa nama dia? Abu Hatim Ar-Razi. Deis masih ada Tuhan, cuma Tuhan dalam bentuk Deis lah. Deis bukan ateis. Tapi kenapa Krauss, Hawking, Marx cakap macam tu? Kerana hanya dengan falsafah macam tu, seperti mana orang masyarakat dia pengikut Aristotle, pengikut Socrates, pengikut Aristotle, Plato tadi, dengan metod itu kau boleh menjumpai Tuhan. Tapi dengan memisahkan falsafah dengan metod empirical, jadilah Eropah hari ini kau boleh mendirikan ilmu kau sendiri tanpa perlukan Tuhan. Faham tak? Itulah yang kenapa tuduhan asasnya kenapa dia orang menidakkan mengabaikan falsafah tadi. Kau faham maksud kau? Maksud aku nak cakap kenapa dikemukakan pandangan-pandangan yang falsafah dah boleh pergi jalan, kita dah tak perlukan falsafah induktif yang penting adalah eksperimen, kerana dengan buat macam ni kau boleh meninggalkan Tuhan. Nampak faham maksud kau? Jadi itu yang Betul lah. Itu antara ketakutan. sama juga dengan Darwin juga. Esok kita ada Darwin 2 hari mengopi dengan Darwin. Sebab Darwin buat eksperimen. Tapi Darwin pergi agnostik lah, yang saya ingat, yang kita tahu lah. Dia mati pun pegang Bible lagi. tapi point dia, dengan eksperimen dan meninggalkan falsafah, kau boleh pergi ke situ lah. Itu yang jadi pada Eropah. Kau pergi ke metode empirikal dan kau meninggalkan falsafah, meninggalkan dan maksud dia kau boleh pergi ke kau boleh meninggalkan ketuhanan dengan empirikal. Itu yang aku tanya, maksud dia, adakah Islam ini dia problem dia kau berdebat dengan falsafah dan kau mengabaikan tajribah eksperimen tadi. Itu isu dia tau. Ni Itu yang menarik sebenarnya, pertengkaran antara Al-Ghazali misalnya dalam hukum masalah sebab akibat kan. Memang dah semua orang terima bahawa macam contoh dalam tahfudz dia sebut tentang kapas bila jumpa api terbakar. Tetapi Al-Ghazali dalam beberapa hal, oleh kerana dia nak defend, nak memasukkan Tuhan dalam cerita kapas dan api tadi, dia mempermasalahkan teori sebab akibat tadi. Dia sebenarnya itu paradoks dalam beberapa sudut. Bila dia kata dia tak tolak ilmu-ilmu sains, ilmu matematik, ilmu logik apa semua kan. Tetapi bila dia cuba mempermasalahkan teori sebab akibat tadi, itu akhirnya itulah akhirnya sebenarnya menyebabkan dunia eksperimental di kalangan umat Islam dia melemah, dan permusuhan antara orang kalam dengan orang falsafah makin sengit. Orang falsafah dia percaya pada eksperimental. Saya tersilap nama tadi. Sebenarnya bukan Abu Hatim Ar-Razi, Zakaria Ar-Razi. Dia ada 3 sebenarnya. Zakaria Ar-Razi. Jadi Zakaria Ar-Razi ni dah memang pada satu tahap dia memang percaya sangat-sangat bahawa melalui metod eksperimental dan melalui tajribah, melalui usaha, sampai dia pernah sebut bahawa semua orang boleh belajar falsafah kalau dia berusaha. Sebab akal manusia diberikan Tuhan sama, cuma yang bezanya usaha tu je. Macam mana usaha nak capai tadi. Maksudnya bagi dia meletakkan akal murni itu adalah
satu-satu je jalan untuk nak kenal Tuhan pun kena akal. Itulah pandangan kebanyakan ahli falsafah Islam macam Zakaria Ar-Razi, macam Farabi, Ibn Sina, apa semua kan, itulah dia. Tetapi orang-orang kalam tak sukalah benda tu. Sebab kalau katakan akal murni tadi letakkan macam geng-geng Mu'tazilah misalnya, habis kat mana nak letak wahyu? Itu dia orang pikirkan. Tetapi kesannya pula masalah eksperimental tadi, itu yang jadi. Dia nak komen. Lah lagi ya. No. Poin aku tadi adalah kenapa tak gunakan semua metod? Faham tak? Sebab hari ni ada orang mengabaikan metafizik, yang pro pada metafizik mengabaikan eksperimen, yang pro pada eksperimen mengabaikan intuisi. Bagi aku fak Eropah, fak Islamis. Kamu. Kamu. Rakam lah. Kenapa poin adalah kenapa kita tak guna raikan semua metod? Sebab bagi aku hanya kita boleh berkembang dengan semua metod ni. Itu penting lah sebab itu lah aku nak cakap. Aku setuju. Aku setuju. Setuju. Dan komen. Dah sama sains. Kau diam. Dan komen. Tak ada nama tak jumpa. Komen apa? Ada tak? Kesimpulan lah. Kesimpulan. Okey, pasal aku rasa kan apa yang terdapat dengan Aristotle teori bentuk dan teori jirim aku rasa dia aku rasa dia beri kesan manusiawi aku rasa. Tak tahu lah, bagi aku macam ni bila kita tengok orang beza kau Benz dengan beza Abang Rosli secara jirim dia kau boleh melihat Abang Rosli tak boleh melihat, tapi secara bentuk dia kalau kau tengok secara bentuk kau manusia sama, kau ada akal, Abang Rosli ada akal, sama level. Daripada masa ni aku nampak betapa manusianya benda-benda, betapa dengan maksud aku dengan ilmu yang Aristotle kata dibawa ni dengan jirim dan bentuk ni, dia sebenarnya nak tunjukkan bagi aku kalau manusia tu sama je manusia dia manusia walaupun kau berbeza pada segi jirim kau tak ada tangan ke, Abang Rosli ada kaki 3 ke, kau tak ada tangan 1 ke, tapi secara ciri bentuk dan ciri-ciri manusia, kau adalah manusia dan sepatutnya kau kena angkat benda tu. Bentuk tu yang kau kena angkat, bentuk dan ciri tu yang kau kena faham dan daripada situ, daripada bentuk ni dia membawa kepada sebab dan penyebab dan prime movers dan terus pada ketuhanan. So benda tu aku rasa yang maksudnya jirim ni benda berubah pun kan, bentuk ni yang kau kena angkat bagi aku macam tu yang tu mungkin yang tu daripada situ pun masalah kita bila kita tengok orang buta ke, orang lain ke, orang kurang daripada kita dah lupa sebenarnya bentuk dan ciri-ciri satu manusia. Yang tu yang sepatutnya kau angkat aku rasa tu tu je. Betul je. Terima kasih. Selamat malam. Mak pembentang pengusi dah balik. Mesti balik Mesti dah balik. Okey. Jadi terima kasih kepada saudara Rian dan selamat malam, esok jumpa. Dia pula.